Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini selepas kita sudah pun mengulang kaji semalam sehingga halaman 270. Kita ingin menyambung kepada halaman 271 pada hari ini bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz Fazrul sihat ya. Alhamdulillah ya. Kita menyambung balik Ustaz. Betul, Ustaz. Ya. Surah An-Nahl, surah yang penuh dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam surah Ar-Rahman surah 55 Allah mempersoalkan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tetapi dalam surah An-Nahl ini Allah bawakan satu persatu untuk kita merasai kebesaran layaknya Allah itu satu-satunya untuk disembah dan jangan beribadah menghambakan diri selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan menyambung pada halaman 271. Apakah sinopsis ringkasan bagi halaman ini? Kita saksikan. Iaitu yang pertama pada ayat yang ke-35 hingga ayat 40 kita akan berbincang tentang orang kafir menggunakan takdir sebagai alasan dan sikap mereka yang mengingkari ba'ats, tentang kebangkitan serta misi para rasul yang sama daripada awal sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita teruskan pada ayat 41 hingga 42, kita akan melihat ganjaran bagi orang-orang yang berhijrah. Muhajirin, para rasul adalah manusia. Tugas Nabi dalam menerangkan Al-Quran untuk membina jati diri manusia yang sebenar-benarnya. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 35 hingga 38 daripada surah An-Nahl muka surat 271. Kita mulakan dengan sedikit doa kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam rahmat Allah Azza wa Jalla, amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita nak menyambung hari ini halaman yang ke-271 saja. Kita nak baca di permulaan ini ayat yang ke-35 sehingga ayat yang ke-38. 38. Baik, kita akan baca dahulu 37 hingga 38. Jadi permulaan ini tuan-tuan dan puan-puan, bacaan pertama ni mari kita cuba baca dengan bacaan murattal Hijaz. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz, subhanallah. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya insya-Allah. Ada lagi yang belum share lagi tu. Betul, sahabat-sahabat semua, jom doakan sahabat-sahabat kita, sebut nama mereka dalam ruangan komen itu. Alangkah bahagianya Ustaz, kawan-kawan kita namanya dipanggil, dipetik. Saya panggil petik Petik nama dalam majlis Al-Quran, belajar Al-Quran, dengar Al-Quran, baca Quran. Jadi jemput share untuk kita sama-sama jangan lepaskan peluang belajar pada hari ini insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ما عبدنا من دونه من شيء
ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 35 hingga 38 untuk sama-sama Ustaz ya. Kita melihat kepada apakah sambungan daripada apa yang kita telah belajar pada minggu lepas ya, apabila Allah menyatakan apa sahaja keburukan yang dibuat oleh seseorang ma'amilu pada ayat 34 yang kita lihat pada minggu lepas, wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un ya, akan melingkari ya kepada seseorang yang berbuat ataupun memperolok-olokkan kepada kebenaran daripada nabi yang dibawakan mesejnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara perkara yang penting sangat yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita, jangan memperolokkan kebenaran Ustaz ya. Bila ada orang bawa kebenaran, jangan diperolokkan. Tak setuju, kita cakap tak setuju, tapi jangan memperolok-olokkan, kerana ini yang telah berlaku kepada Abu Jahal. Bila dia memperolok-olokkan, maka akhirnya fa asabahum sayyi'atu ma amilu. Dalam perang Badar, Abu Jahal itu telah pun dibunuh dalam peperangan tersebut, selain daripada beberapa orang yang telah memperolok-olokkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini kita melihat kepada apa sebab orang mensyirikkan Allah ya. Surah An-Nahl ini satu, tuan-tuan dah lihat sebelum ini, Allah bawakan bukti jelas bahawa Allah itu hebat, agar jangan kita syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duakan, jangan tigakan, jangan kita ragu-ragu kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kaedah zaman sekarang ini, satu kepada yang bukan Islam, tapi kepada orang Islam juga Ustaz ya, jangan syirikkan Allah dengan kita merasakan bahawa ada yang lebih berkuasa dari Allah untuk menentukan COVID-19. Contohnya kita kata ini orang Cina, orang Amerika ya, yang menyebabkan propaganda ini semuanya, berbanding dengan kita melihat bahawa tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak berlaku.
tidak berlaku sesuatu mudarat yang ada di dalam dunia ini. Maka dalam ayat 35 orang-orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki nescaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selainnya, baik kami mahupun bapa-bapa kami, dan kami tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikian yang dilakukan oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajipan para rasul hanya menyampaikan amanah dengan jelas kepada masyarakat? Ini berkaitan dengan qada qadar, Ustaz. Betul, Ustaz. Bagaimana mereka berhujah. Mereka kata, kalau katakan Allah nak, kami ni tidak akan syirikkan, kami tidak akan berbuat mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Segala maksiat, segala kesilapan yang mereka buat itu mereka letakkan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dahlah buat salah. Kan? Lepas tu dia pergi salahkan Allah. Kalau kita lihat pada surah Al-A'raf sebelum ini, surah yang ke-7 kita nampak dah. Ataupun ada surah selepas itu juga yang bercerita tentang apa? Sifat iblis. Iblis ini kan disuruh untuk sujud, tak nak sujud. Lepas tak nak sujud tu siap salahkan Allah pula. Awaitana, engkau yang menyebabkan aku ini terpesong. Berani kan? dia. Ya, Berani. Jadi ini adalah game apa istilahnya, blame game yang berlaku, salah menyalahkan, dan ini bukanlah sifat orang yang beriman. Orang yang beriman seperti Nabi Adam alaihissalam, bila salah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami. Jika engkau tidak ampunkan, jadilah kami di kalangan orang yang rugi. Jadi ini adalah perkara yang disampaikan pada ayat 35. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim, inilah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum ini juga. Iaitu dia punya hujahnya ialah, kalau Allah ini hendak, Allah boleh jadikan saya ni dapat hidayah. Kalau Allah nakkan saya ni, Allah boleh bagi saya pandai baca Quran. Jadi dia duduk jelah, duduk dia. Tak pergi cari my Quran time, tak cari guru, tak cari apa. Tapi kalau kita cakapnya, kalau Allah nak kamu ni dapat makan, cuba duduk, jangan nasi tu jangan suap. Jangan suap, kan? Ataupun jangan bernafas. Senyap je, harapnya nafas tu tiba-tiba masuk dalam sini. Itu menunjukkan bahawa ada split brain istilahnya, Ustaz, ya. Maksudnya cara berfikir yang tak betul, padahal sebenarnya kata Allah pada hujung itu, fahal 'alal rusuli illal balagul mubin. Rasul-rasul itu hanya diutus untuk menyampaikan dengan terang, dengan jelas, itu sahaja. Tidak mampu untuk memberi hidayah. Hidayah itu datang daripada Allah, tetapi hidayah itu perlu didatangi, perlu diusahakan. Nak pandai baca Quran, Ustaz, kan, perlu berusaha. Ya, kita nak selamat dalam keadaan COVID-19 ni kena berusaha, jaga SOP. Tetapi yang menentukannya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disambung pada ayat 36, walaqad ba'athna fi kulli ummah, dibangkitkan pada setiap umat itu rasul. Untuk apa? Mesejnya sama sahaja, iaitu beribadah, sembahlah Allah, jauhkan daripada taghut, jauh daripada perkara-perkara yang melampau dalam kehidupan. Ya, sama ada di peringkat orang-orang yang mengajak kepada ekstrim, Ustaz, ya. Itu bukanlah sesuatu, itu adalah mesej sepanjang rasul-rasul yang ada. Faminhum, di kalangan mereka ada yang diberi hidayah, dan daripada mereka manhaqqat alaihimud dalalah, iaitu sebahagian mereka itu disesatkan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, dan perhatikan kepada kesan orang yang berdusta. Perkataan itu yang kita nak highlight kan. Dalam hidup ini, Ustaz, ya, sebenarnya semua orang dapat peluang untuk mendapat hidayah. Bukannya kalau dia lahir dalam keadaan Kristian ataupun Yahudi ke, dalam Hindu ke, ini dia memang confirm jadi orang yang tak dapat hidayah. Bukan. Dia mungkin lahir dalam keadaan yang berbeza, tetapi signal hidayah Allah beri pada semua, tuan-tuan. Termasuk kita semua. Tetapi ada orang dapat hidayah, dia respon. Ya, kalau macam telefon, Ustaz, ya, macam telefon ni ada signal daripada pencawang. Telefon ini ada masa dia kan, atau berbunyi. Ada yang masanya orang telefon berkali-kali tak berbunyi. Tengok tak ada cahaya, rupanya bateri kong. Ya, bateri tak charge. Baterinya sudah rosak. Mengapa bateri rosak? Kerana bateri itu ada masalah. Mukadzibin. Ya, iaitu dia mendustakan. Bila nak sampai saja signal, reject. Bila sampai saja signal, reject.
itu adalah bateri yang sudah rosak ataupun sakit. Ini yang Allah beritahu kat sini, tolong jalan, pergilah berjalan Ustaz ya. Ustaz nak berjalan ke mana Ustaz? Allah tentulah. Kalau dibuka balik pintu pagar negeri dan juga negara Malaysia, nak pergi mana? Kalau negeri memang nak balik Terengganu. Terengganu, okey. Kalau negara? Kalau negara nak pergi Mekah Madinah dulu Ustaz. Mekah Madinah, subhanallah ya. Subhanallah, Dan di sana juga kita boleh tengok kepada apakah akibatul mukadzibin. Subhanallah. Kesan orang yang mendustakan, termasuklah Abu Jahal, Abu Lahab misalnya. Tandas yang ada dekat Mekah itu adalah rumah siapa? Abu yang tertukar tu. Jangan tertukar. Abu Jahal. Abu Lahab ke Abu Lahab? Lebih kurang tu ya. Tapi dua-duanya pendusta kepada mesej kebaikan yang ada. Mereka berada di tempat yang paling mulia, tetapi bila mendustakan, habis. Maka Allah suruh kita berjalan ini nak beritahu to confirm. Pasal ada yang kata, betul ke kalau kita mendustakan bila ada program My Quran Time, ada orang ajak pergi kepada program kebaikan, kita kata alah tak apalah, alah lebih kurang dia program tu, tak ada apa impact pun. Jangan mendustakan. Tak nak pergi tak apa, sibuk ke apa tak apa, tapi jangan mendustakan kebaikan bagi sesuatu perkara, kerana itulah rahsia bagaimana Abu Lahab, Abu Jahal Ustaz ya, dihina sehina-hinanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka ini diberi peluang hidayah tetapi mereka mendustakan. Jadi jangan mendustakan ini dalam bentuk percakapan, cakap program tu tak bagus. Itu satu. Yang keduanya hati kita. Hati kita kata, "Alah kalau pergi baca Quran, yang bila nak buat kerjanya?" Contohnya, perkara itu kita kena jaga-jaga, jangan diamalkan. Kalau tersilap, kita istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah pimpin dengan hidayah yang sebenar-benarnya. Ayat yang ke-37 Allah sambung lagi ya kepada kita tentang hidayah. Kita baca sekali lagi Ustaz ya. Pasal hidayah ini penting dalam muka surat ini. Sebelum nanti kita pergi kepada hari esok, kita akan melihat bahawa kesan orang yang tidak respon pada hidayah dengan sebenar-benarnya. Jadi kita baca dahulu ayat 37 insya-Allah. Masih Ustaz Fazrul. Ustaz Fazrul nak pergi mana nanti kalau dah buka nanti? Balik Perak. Oh, ya, nak jumpa mak. Subhanallah. Dan yang keduanya keluar Ustaz ya. Ya. Memang nak bawa mak ke haji insya-Allah. Anak ikut boleh? Kita doakan Ustaz. Amin. Amin ya Rabb. Subhanallah. Ayat yang ke-37 ni Ustaz ya, sebenarnya kalau kita amati betul-betul memang bagi motivasi pada kita Ustaz ya. Kadang-kadang kita cakap saya dah berbuih dah mulut cakap. Baru berbuih mulut Ustaz, tak lagi sampai hilang suara. Betul. Jadi tapi ayat ni memang benar-benar bagi semangat pada kita. Mudah-mudahan kita terus dikurniakan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebarkan kebaikan insya-Allah taala. Jom kita baca ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil fa Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat 37 menjadi motivasi kepada kita Ustaz ya. Intahrius, jika kamu wahai Muhammad, kepada kita umat Nabi Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk. Ada ahli keluarga, kawan-kawan kita, kepada orang yang bukan Islam, kita nak sangat mereka mendapat petunjuk. Itu adalah kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, harisun bil mukminin ya. Kalau kita tengok dalam surah At-Taubah, nak sangat kepada hidayah sampai kepada orang-orang di sekitarnya. Allah menekankan apa? Fa innallaha la yahdi may yudil. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada siapa yang disesatkan ya, kepada siapa orang yang dia sesatkan. Wama lahum min nasirin, dan tidak ada pertolongan kepada mereka ini jika mereka disesatkan. Jadi ayat ini masih lagi bercakap tentang qada qadar Ustaz ya. Qada qadar ini satu topik yang memang kompleks kalau kita bincang secara falsafah, tetapi dalam Quran mudah ya, mudah sahaja, iaitu yang memberi hidayah Allah.
yang berusaha Allah. kita. Kita. Ya. Betul, Ustaz. Jadi dalam hidup kita ni, kalau Ustaz cakap tadi, berbuih, teruskan sampai tak ada suara. Tak ada suara. Ya. Teruskan sampai tak ada nyawa. Betul. Baru kita berhenti. Allah Akbar. Pasal apa? Pasal sebenarnya kita tidak tahu poin mana yang hidayah itu sampai, kerana hidayah bukan milik kita. Allahu Akbar. Bukan milik kita Ustaz, ya. Jadi kalau rasanya ada yang kata mak yang cakap pada anaknya, mak ni dah berbuih kan, tapi anak mungkin dengar My Quran Time, jangan balas pula, mak teruskan mak sampai hilang nyawa. Oh, jangan cakap gitu, ya. Tapi bagi ibu yang mengikuti My Quran Time pada hari ini, ayah, pemimpin yang ada, kita perlu berusaha macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kita ada rasa kecewa bila ada orang yang kita ajak tak ikut. Tetapi ikut itu adalah berdasarkan hidayah, dan hidayah itu bukan milik kita. Bukan milik kita. Milik siapa? Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, fa innallaha la yahdi may yudil. Allah tidak memberi hidayah kepada siapa yang disesatkan. Siapa orang yang disesatkan? Orang yang disesat itu ada kaitan dengan ayat 36 yang mendustakan, ayat 35 sebentar tadi yang dia menyalahkan Tuhan bila dia buat kesilapan. Dia tidak bertanggungjawab. Itu sahas. Adalah sifat orang yang disesatkan. Bukan Allah kata ini memang dah confirm masuk neraka. Allah memang tahu, tetapi Allah tidak paksa pada setiap makhluk untuk jadi sesat ataupun jadi mendapat petunjuk. Kita dibekalkan dengan akal, ya, untuk kita berfikir dengan mesej yang disampaikan oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat 35 kita belajar, kalau kita tidak mahu disesatkan, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan Tuhan ketika kita buat silap. Ayat 35 jelas, ya. Ayat 36 tadi iaitu jangan mendustakan. Jangan berdusta. Jangan kita kata bahawa Quran ni tak penting, Quran ni tidak memberi kesan, Quran ini program-programnya tidak ada kesan pada masyarakat. Kita tahu bahawa Quran ini adalah sumber hidayah yang penting, yang membuat transformasi kepada sejarah umat-umat terdahulu. Jadi di hujung itu Allah cakap, wama lahum min nasirin. Bagi orang yang tidak mendapat hidayah, ya, yang dia memilih untuk mendustakan, sebenarnya mereka tidak mendapat pertolongan Allah ketika pertolongan amat diperlukan. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataan kita ialah janaba, maksudnya menjauhkan ataupun menolak. Inilah yang diperjuangkan oleh para rasul. Beribadahlah kepada Allah, wajtanibut taghut, ya, jauhilah daripada taghut. 33 kali diulang dalam al-Quran. Jadi bila rasul membawa mesej yang konsisten, maka kita perlulah selalu menolak keburukan taghut itu. Jangan mendustakan, tak apa kot, pasal kawan-kawan punya pasal geng saya punya pasal, tak apalah, saya terimalah sikit-sikit, kerana itu akan menyebabkan seseorang itu dicabut daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti sebentar. Selepas ini kita akan melihat bagaimana orang-orang yang bersumpah. Betul, misalnya ayat 38 itu. Tapi kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lockdown bertujuan untuk memutus rantaian wabak ini. Selepas itu adalah bagaimana kita nak membina kekuatan individu, maka pilihan yang ada adalah dengan kita melakukan vaksin. Ulama Islam seluruh dunia melihat tentang keperluan ini. Maka dengan lockdown, vaksin dan SOP, Allah akan memberikan kita kekuatan, kemenangan untuk melepasi wabak. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil,
tanpa pimpinan darimu. Ku sering berjanji depanmu, sering jua ku memungkiri. Ku pernah menangis keranamu, kemudian ketawa semula. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itulah Ustaz. Kita ini lemah Ustaz ya. Kita senantiasa memohon petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita menangis, namun kadang-kadang kita kembali kepada tabiat yang lama. Betul. Itulah manusia lemah, kita semua ni insan yang lemah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengurniakan kekuatan kepada kita, dan mudah-mudahan kita terus mencari petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Dan itulah kita sedikit petikan lagu daripada Abang-Abang Raihan lah. Tapi tadi Ustaz tak ada hujung tu dengan dapatkan yang original Ustaz ni. Dapatkan yang original lah. Pasal dalam di ruang Facebook tu ada yang kata dapatkan yang original, tapi yang tak muncul ya. Tapi alhamdulillah pelajaran daripada apa yang disampaikan itu, ya kita memang banyak tersilap Ustaz ya. Tersilap untuk kita mengaku, jangan menyalahkan orang lain ya, jangan marah-marah orang lain. Ya, kita sendiri yang bertanggungjawab. Itu adalah antara cara untuk kita dipimpin hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sama-sama kita sambung dengan tajwid kita Ustaz. Betul Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat semuanya, tuan-tuan dan puan-puan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita lihat seketika hukum tajwid kita. Masih lagi berkongsi tentang hukum mad ya. Hukum mad lazim. Kita tengok hari ini mad lazim kalimi muthaqqal, iaitulah huruf mad yang terdapat pada kalimah Al-Quran bertemu sukun asli dan huruf sukun tersebut diidghamkan ke dalam huruf selepasnya. Maknanya kena masukkan kena idghamkan huruf sukun tersebut diidghamkan ke huruf selepasnya. Mari kita tengok contoh dia, iaitu dalam surah Al-Haqqah pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Tu masukkan tu ke dalam huruf yang kedua, iaitu huruf qaf. Al-Haqqah. Jadi ha tu apa harakat ustaz? Ha tu mad tu mad lazim kalimi muthaqqal itu kadar dia 6 harakat. Tak boleh diskaun, tak ada diskaun lah. Baik. Kemudian susunya pada ayat yang ke-64, ayat dia qul afa ghairallahi ta'muruni. Ada mad lazim kalimi muthaqqal dekat situ, berat. Bacaan kita tu jadi berat nak masuk kepada huruf kalau kat situ huruf nun, dan juga ada atas nun tu ada sabdu. Kat situ kena dengung pula situ 2 harakat. Surah Az-Zumar kan, ayat yang ke-64. Sekali lagi, qul afa ghairallahi ta'muruni. 6 harakat kat situ, dan juga dengung ni tu. Dia sebab di atas nun ada sabdu, wajibal gunnah huruf nun kan, atas mim atas nun sabdu, wajibal gunnah. Jadi itu 2 contoh yang kita boleh kongsikan pada hari ini tentang mad lazim kalimi muthaqqal. Selalu kita jumpa Ustaz, every day kata orang kampus. Okey. Setiap hari kita jumpa. Bila? Dalam solat. Kat mana? Suratil Fatihah. Waladdallin. Sebab kadang-kadang ada juga yang tersilap Ustaz, dia cepat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar. Jadi itu penting Ustaz. Betul. Macam Ustaz kata tadi kan, maksudnya nak belajar Al-Quran kita kena cari ataupun kita kena mohon petunjuk daripada Allah, kekuatan hidayah untuk kita belajar dan belajar Al-Quran, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi yang berfungsi mad lazim kalimi muthaqqal. Ya, berat Ustaz. Berat ya, pasal panjang tu kan. Kalau nafas tak cukup panjang tu
memang kita kena potong dua lah ayat akhir surah betul, Al-Fatihah betul, itu betul, ya, Ustaz. terutama kalau dah baru lepas berlari ke masuk ke dalam solat tu. Betul Ustaz, betul. Ya, tapi jangan larilah ya, jangan lari, bertenang sahaja ketika nak menunaikan solat. Baik, kita ingin meneruskan ya pada ayat 38 sebentar tadi Ustaz dah baca ya, bagi tuan-tuan kalau kita lihat ayat 38 ini adalah sumpah daripada orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Mereka sampai sanggup bersumpah, mereka kenal Allah ya, mereka bersumpah wa aqsamu billahi jahda aimanihim, dengan sesungguh-sungguh sumpah. Dan apakah yang mereka sumpah? Dia kata la yab'atsullahu man yamut, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Kematian adalah perkara yang real, yang benar-benar berlaku sekarang dengan berita pandemik misalnya. Kematian lebih 11,000 orang di Malaysia ini adalah satu angka yang amat besar dan ianya adalah amat real, benar berlaku. Kita akan rasa kecewa kalau kita lihat kematian, nombor-nombornya itu ya, tanah kubur, van jenazah masuk berpusu-pusu, kita akan rasa amat kecewa kalau kita tidak ada akhirat. Ya. Tetapi dengan hari akhirat itu kita tahu bahawa rakan-rakan kita yang pergi itu bukan sekadar pergi, ia pergi sementara sahaja. Kita doakan kerahmatan dan akhirnya kita insya-Allah dapat bertemu lebih bahagia lagi di akhirat nanti. Itulah keimanan kepada hari akhirat apabila kita melihat kematian. Tetapi bagi mereka orang yang syirik kepada Allah ini, dia kata tak ada. Kami tak percaya, kami percaya pada Allah, tak percaya pada Rasul yang membawa berita bahawa ada hari kiamat. Allah jawab bala wa'dan alaihi haqqan, bahkan perkara ini benar-benar berlaku tetapi ramai manusia yang tak tahu pasal apa? Pasal dia tidak mahu percaya kepada berita yang dibawakan oleh Rasul, dan Rasul membawakan balaghul mubin, berita yang benar, yang jelas, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ilmu ya, ilmu datang daripada az-zikr, datang daripada al-kitab ini sendiri, bukan ilmu yang dibuat-buat. Tengok depan mata memang tak nampak akhirat Ustaz ya. Kalau tengok depan mata saya pun tak nampak Amerika. Kalau dulu saya harap depan mata je nampak Amerika, tak sampai ke Amerika kan. Kalau Ustaz sampai ke UK, kalau tengok depan mata je, tak tengok dekat internet ke apa ke, tak cari ilmu, kita tak percaya ada UK. Tetapi dengan kita cari ilmunya, dan ilmu sumber yang paling mantap adalah Quran, kita nampak kepada hari akhirat itu pasti berlaku. Kalau katakan buah yang daripada tiada apa-apa muncul, Allah boleh hidupkan. Mudah saja untuk Allah bangkitkan balik kita yang telah pun dihidupkan sekarang ini. Jadi kita nak baca seterusnya, mengapa Allah bina hari akhirat. Ini kan semua cerita pasal qada qadar ini kan. Ayat yang ke-39 hingga ayat 42 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ada menarik satu perkongsian sahabat kita di Facebook Ustaz. Aima, Puan Aima Syarima Ustaz. Ya. Latihan untuk nafas panjang. Ini bagus ni, share tips kan. Cuba tutup hidung dan mulut selama mana yang mampu. Selama mana yang mampu, tapi jangan paksalah. Kalau tutup hidung dan mulut. Tutup hidung dan mulut. Maksudnya kita tutup, kita tahan seketika pernafasan kita sepanjang mana yang boleh lah. Jangan paksa pula, nanti takut berita lain keluar nanti. Itu antaralah tuan-tuan puan-puan ya, contoh. Dan saya tengok Ustaz perkongsian, kalau Ustaz pasal dekat sosial media pun banyak yang ada yang dia kata tahan nafas, dia tengok pusingan tu. Nak menandakan paru-paru kita bagus kan. Ada 10 second apa-apa, ada dia punya pusingan tu, tengok sampai kat mana. Strong, very strong kan. Tahan nafas kita tu untuk pastikan paru-paru kita okeylah. Jadi boleh kita cuba untuk bacaan kita, waqaf ibtidak kita baik itu perkongsian. Terima kasih kepada Puan Aima tadi. Baik. Jadi kita nak sambung bacaan kita sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, ayat yang ke-39 sehingga ayat yang ke-42. Tengok gambar kubur tadi, perkuburan, apa tu, wan jenazah sebagainya. Teringat ayah saya sah. Tapi ayah saya alhamdulillah setakat ni stabil. Stage 1 alhamdulillah. Tapi mohonlah semua untuk doakan sah. Dan juga semua yang sedang dirawat sekarang ini, Allah SWT mudah-mudahan kurniakan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin ya rabbal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا
وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 39 hingga 42 itu menjelaskan kepada kita Ustaznya sambungan tentang ramai manusia tidak mengetahui, ya, ramai manusia tidak mengetahui. Jadi peranan Rasul diutus itu membawa hidayah, menjelaskan perkara sam'iyat tentang apakah berita-berita yang kita tak nampak Ustaznya, tetapi perkara itu kita dengar daripada nabi yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah nyatakan pada ayat 39 liyubayyana lahumul ladzi yakhtalifuna fih, iaitu untuk menjelaskan nabi rasul yang dinyatakan sebelum ini tadi yang tidak mampu memberi hidayah tetapi mengajak kepada hidayah. Peranannya adalah untuk menerangkan apa yang mereka pertelingkahkan, perselisihkan, iaitu tentang kewujudan hari pembalasan hari kiamat. Dan bercakap tentang hari kiamat ini Ustaz, ya, bukan sekadar beriman rukun iman 6 hafal masuk exam dapat A, bukan sekadar itu. Tetapi kalau kita lihat sebentar tadi pada ayat 40 ataupun 38, mereka bersumpah dengan nama Allah, mereka percaya pada Allah, tapi mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Bila tidak percaya pada hari akhirat ini, sebenarnya orang ini tak betul-betul beriman pada Allah SWT. Petandanya yang ini, dia bersumpah dengan nama Allah tapi la yab'atsullahu man yamut pada ayat 38. Apa kesannya? Kesannya dia tidak melihat kepada apa yang dia buat itu serius ataupun melihat kepada kesan apa yang dia buat. Dia boleh buat dosa, dia boleh tipu orang, boleh nak buat komplot, menjatuhkan orang, itu ini dia tak kisah. Pasal yang penting ialah dia tahu semuanya di sini tak ada kaitan dengan hari pembalasan nanti, semua ini akan dipersoalkan. Maka pada ayat ini, ayat 39, Allah cakap apa yang mereka bertelingkahkan, kesan mereka bertelingkah itu menyebabkan mereka bergaduh di atas muka bumi lagi. Ya, dan yang keduanya ialah waliya'lamal ladzina kafaru, untuk orang-orang kafir itu mengetahui sesungguhnya mereka itu kadzibin. Tuan-tuan beri perhatian kepada ayat 39, hujung perkataannya apa? Kadzibin, mendustakan. Orang buat silap Ustaz, ya, kadang-kadang dia tak perasan dia buat silap. Dia tak perasan. Tapi orang mendustakan, dia tahu dia menipu. Ya, itu sebabnya dalam hidup kita ni kadang-kadang orang yang bergaduh dan berdusta, perkara itu dia tak putus-putus. Orang ni kata saya layak, awak tak layak. Saya layak, awak tak layak. Dia gaduh. Lepas tu dia tipu sini, dia tipu sana. Pertelingkahan itu di peringkat negara, di peringkat negeri, di peringkat organisasi, di peringkat keluarga tidak bertepian.
tidak bertepian. Pasal apa? Pasal dia merasakan bahawa dia bergaduh, Ustaz ya. Yes, Ustaz. Ini adalah hak saya, ini jawatan saya. Betul. Itu yang orang lain kata ini jawatan saya. Dia takkan beralah Ya. dan dia rasakan ini dia gaduh-gaduh ni tak ada kaitan dengan hari akhirat. Masya-Allah. Padahal sebenarnya pengikut-pengikut dia semua sudah dah dikatil, yang dah nak meninggal, yang susah, melarat apa sebagainya sudah berlaku, dan itu adalah di bawah tanggungjawab orang yang sedang bergaduh tersebut. Jadi di sini sebenarnya Allah menyatakan pada ayat 40, innama qauluna li syai'in, kami punya perkataan kalau kami nak, kami cakap apa? Kun fayakun. Masya-Allah. Allah boleh buat. Satu, Allah cakap perkara ini nak beri hidayah ni boleh, dia mudah bagi Allah. Betul. Kalau Allah nak jadikan hari kiamat ini mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kun fayakun, sebagaimana pernah Allah buat pada alam yang kita lihat bukti-buktinya dalam surah An-Nahl ini. Tetapi Allah beri peluang kepada kita semua, Ustaz ya, Yes, untuk bertaubat kembali pada Allah. Jangan dustakan, janganlah bergaduh, cukup-cukuplah tu. Yeah. Ya, kalau dah kembali kepada hidayah, bincang elok-elok untuk manfaat orang ramai. Yeah. Jangan lagi pemimpin masih lagi nak merebut-rebut, Ustaz ya. Yang apa istilahnya? Gajah bergaduh. Allah. Apa yang tengah-tengah tu? Ai, ya Allah. Pelanduk mati di tepian. Allah. Lebih kurang gitulah, lebih kurang. Kalau ingat lagi bahasa Melayu dulu, Ustaz ya. Nak ceritanya, jadilah orang yang ada pada ayat 41, 42. Kita baca ayat 41, ini ciri yang perlu kita angkat dalam negara ini berpandukan Al-Quran. Ayat 41. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ada sahabat kita Puan Ifa Ori belajar Al-Quran bersama dengan anak-anak bersama ni mengikuti Quran Time. Allahu Akbar. Alangkah menarik dan indahnya Ustaz. Subhanallah. Mudah-mudahan melahirkan generasi Jilul Quran Ustaz. Amin. Quranic generation. Betul ke? Betul. Ustaz Fazrul. Okey. Baik, kita baca ayat yang ke-41 Ustaz. 41. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, jom kita baca ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui, iaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Inilah dua ayat bercerita tentang kalau kita mendapat hidayah, kita sanggup berubah kepada yang lebih baik. Kita berhijrah daripada kezaliman yang ada, walaupun dizalimi, ada orang buat macam-macam, tapi kita berhijrah kepada lebih baik. Kita di awal Muharram, masa untuk berhijrah, maksudnya berhijrah kepada kebaikan daripada hidayah Allah. Kesannya apa? Allah bagi lanubawwi annahum, di dunia lagi Allah bagikan kebaikan. Bukan sekadar kata tunggu akhirat baru dapat. Allah beri di dunia lagi. Negara ini akan jadi amat aman, akan jadi lebih mulia apabila kita berhijrah. Bukan hijrah keluar negara, tetapi hijrah dari segi keburukan budaya, bergaduh dan juga mendustakan kepada budaya Al-Quran. Maka Allah kata wala ajrul akhirati akbar, nanti di akhirat lebih besar lagi ganjarannya jika seseorang itu tahu. Dan apakah tanda tahu, tuan-tuan? Bila seseorang itu sabar, ya, dan juga bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tawakal pada diri, ikutlah saya, tetapi ikutlah kepada Allah, maka kita akan sama-sama mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan
Iaitu yang pertama daripada ayat 35, kita beramal dengan hidayah, bukan dengan tekaan, bukan dengan nafsu, bukan dengan teori-teori yang kita bina sendiri khawatir ianya membahayakan kita. Yang pertama. Yang kedua, berusaha untuk mendapatkan hidayah setiap masa. Dengan Quran perlu didekati, bukannya tunggu sahaja. Itu tanda kita ini sentiasa membenarkan Al-Quran. Dan yang ketiga, berusaha untuk hijrah kepada kebaikan di peringkat keluarga, di peringkat organisasi negara ini perlu pemimpinnya berhijrah kerana kebaikannya itu untuk di dunia ini sampai ke akhirat sana. Kita berdoa bersama-sama. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran yang kita baca pada hari ini, yang saya baca ini sedikit sebanyak menenangkan jiwa mak saya Ustaz Fazrul. Amin, amin. Dalam kerisauan, teringat ataupun memikirkan keadaan ayah saya itu, mudah-mudahan Al-Quran yang saya baca tadi mudah-mudahan beri ketenangan dan memberi kebahagiaan buat kita semua insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, dosa-dosa kami yang banyak ini mohon diampunkan oleh-Mu ya Allah. Dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah ampunkan ya Rahman wa ya Rahim. Ibu ayah mertua kami muslimin dan muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran rakan akrab kami ya Allah, sahabat kami ya Rahman. Pagi, petang, siang dan malam hati kami senantiasa rindu ingin membacanya, mendengarnya, memahami isi kandungnya dan diberi kekuatan untuk mengikutinya ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Kurniakan kesembuhan, kurniakan perlindungan buat kami semuanya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi Ustaz ya. Dan tuan-tuan sekalian, kita dah faham daripada halaman 271 pentingnya kita membina individu yang mendapat hidayah, memimpin keluarga, masyarakat dan juga negara. Inilah yang kita ingin bina terus kempen dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan adalah sebahagian daripada usaha kita melihat negara ini dipimpin oleh wahyu yang membawa kepada keamanan dan kebenaran, bukannya bertelingkah dan saling mendustakan. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga hari esok insya-Allah. Dan jaga kesihatan tuan-tuan, jangan lupa dapatkan vaksin ya, teruskan menjaga SOP ketika di pusat mendapatkan vaksin tersebut. Moga-moga Allah terus pelihara dengan tawakal kita yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumpa lagi My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.